tujuan penciptaan manusia ni sebagai khalifah. Jadi siapa yang nak bina khalifah ni? Bila kita jaga betul-betul hubungan kita dengan Allah ni, kita akan rasa lama-lama kita boleh kawal emosi kita. Walaupun kita seorang suri rumah sekalipun, jadilah seorang wanita yang berilmu. Sebut tentang wanita, jadi seronoklah untuk kita wanita-wanita ni kena ada ikon. Kepentingan berkeluarga bukannya mengejar kerjaya, dan ini ditumpukan kepada wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang kepada tetamu jemputan kita podcast Malaysia Unggul. Jadi bersama dengan kita, saya sebelum kita start, saya kenalkan diri dulu lah. Saya host anda pada hari ini, Wan Nur Hazila binti Wan Azri. Tinggal di Gombak dan sampai ke sini, Alhamdulillah. Jadi bersama dengan kita, ada tamu undangan kita. Boleh kenalkan diri yang pertama? Saya nama diberi Syazamawati binti Zamhasyari. Tinggal di Bangi je. And saya merupakan ketua wanita ISMA lah. Dan merupakan seorang usahawan. Alhamdulillah. Dah makan dah? Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Okay, kita beralih kepada pasangannya juga, iaitu Dr. Fatimah. Boleh Dr. Fatimah kenalkan diri? Boleh, insyaAllah. Nama saya Fatimah Zahra binti Rosli. Dah kenal Hazila lama dah sebenarnya kan. Banyak projek kita sama-sama. Alhamdulillah. Sekarang diberi jawatan Timbalan Ketua Wanita ISMA lah, membantu Kak Syazah. Pekerjaan sebagai seorang doktor. Doktor perubatan lah di hospital kerajaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah bersama-sama kita iaitu tetamu yang kita import khas lah. Mereka ni orang yang hebat lah, Masya Allah. Jadi kita berbalik pada topik perbincangan kita pada hari ini. Hari ini merupakan episod podcast kita yang ketiga di podcast Malaysia Unggul. Jadi kita berbalik pada kita punya topik perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan bagaimanakah peranan wanita dalam memperkukuhkan identiti negara, budaya dan bangsa merdeka. Jadi bila kita sebut tentang identiti negara ni, kan sahabat-sahabat sekalian, jadi kita berbalik pada basic lah. Sebut pasal negara, kita akan berbalik pada diri kita lah yang duduk dalam negara, iaitu manusia itu sendiri. Macam mana functionnya manusia ini kita boleh lihat dalam tujuan functionnya manusia itu sendirilah. Titik tolak dengan dua surah yang menceritakan tentang peranan wanita itu sendiri. Yang pertama adalah surah Az-Zariyat ayat 56, menceritakan tentang ubudiyah manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin ni semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi function manusia itu sendiri adalah untuk beribadah kepada Allah Taala. Yang kedua adalah function adalah sebagai khalifah, iaitu mengajak orang kepada kebenaran. Ada keburukan, kemaksiatan, kita cegah kan. Itu bertitik tolak dalam surah Al-Baqarah ayat yang 30 yang berbunyi wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tidaklah aku mencipta wa iz qala rabbuka lil mala, ketika mana Allah kata kepada malaikat, aku hendak menjadikan bumi ini manusia yang menjadi khalifah. Jadi sebut tentang manusia ini perlulah kita bangunkan pembangunan roh dan dicerminkan kepada masyarakat untuk mendidik masyarakat itu sendiri. Ubudiyah kena seiring dan tadi khalifah itu. Jadi bertitik dengan tujuan kita yang kedua tentang khalifah ni, Kak Syazah, saya suka untuk nak tanyakan soalan tentang pandangan Kak Syazah sendiri. Apakah peranan wanita dalam perjuangan tu sendiri? Okey, kita tak lama lagi 31 hari bulan Ogos ni kita sambut Hari Merdeka. Betul kan? Jadi saya suka bawa pandangan ni kepada apakah erti merdeka tu pada seorang wanita. Ya. Apakah wanita yang merdeka tu? Bagaimana? Salah satu daripada ucapan ataupun kata-kata Rib'i Ibnu Umar semasa berjumpa dengan Parlimen Tentera Rom, Rustam namanya, kan? Kami datang ke sini adalah untuk membebaskan manusia daripada penghambaan diri kepada manusia kepada penghambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Dan memerdekakan manusia daripada kezaliman ataupun cengkaman hidup di dunia, tetapi kepada keluasan kehidupan dunia dan akhirat.
Itu bermaksud merdeka. Maksudnya seorang wanita merdeka itu pertama sekali dia perlu memerdekakan diri dia daripada segala penghambaan yang lain melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling pertama, diri dia kena bebas daripada segala-gala yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, merdekakan diri dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia merangkumi dua perkara. Satu, dia kehidupan dia adalah bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua adalah segala tindak tanduk dia adalah berlandaskan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia letak Allah tu di hati dia. Kan? Allah the first lah. Allah always the first. Yeah. Apa-apa tindakan kita akan tanya, Allah suka ke? Allah redha tak kita buat ni? Ketaatan dia juga adalah ketaatan dia kepada suami, kepada ibu bapa, kepada pemerintah, kepada bos dia, adalah ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa-apa peranan yang dia buat, walaupun dia menguruskan rumah tangga, tapi dia buat tu bukan kerana sebab sesiapa, walaupun suami dia sebenarnya, tapi lebih kepada taat dia kepada Allah Ta'ala, melebihi segalanya. That's why dia buat. Sebab dia hanya mengharapkan redha Allah dalam kehidupan dia. Masya Allah. Dia tak pandang benda lain dah. Itulah hati yang dia kita dengan kena, Allah je lah. Betul-betul, Masya Allah. Macam kalau dia buat benda tu pun, walaupun nampak macam, kan ada pandangan-pandangan di barat, contohnya bila seorang wanita tu dia menjadi suri rumah, dia melakukan banyak-banyak pekerjaan di rumah untuk suami dan anak, seolah-olah menghambakan diri kepada anak. Tapi kalau wanita tu buat dalam keadaan sedar, dia sebenarnya dia tahu dia buat tu kerana Allah SWT. Jadi perhambaan dia sebenarnya kepada Allah SWT, dan dia melakukan perkara-perkara yang Allah redha. Bila dia buat dengan kerana Allah tu, dia akan buat dengan yang tenang. Wasuf pinggan dalam keadaan yang tenang. Kan uruskan anak dalam keadaan yang tenang. Sebab dia bukanlah nak selesaikan tugas ketika itu, tapi dia fokus adalah untuk mendapat rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta dia kepada Allah. That's why dia buat. Itu wanita yang merdeka kan. Dan kemudian wanita yang merdeka ni, dia jelas apa matlamat hidup dia. Kan? Dia jelas. So apa peranan dia? Setiap seorang individu yang Allah lahirkan ataupun wujudkan ke atas muka bumi ni, sure dia ada peranan dia lah. Betul. Kan? Jadi apa peranan dia? So kalau dia seorang ibu, maksudnya peranan dia adalah membentuk sebuah rumah tangga yang mampu membentuk rijal-rijal agama, rijal-rijal Islam tu sendiri. Kan, rijal-rijal yang memperjuangkan agama sebagaimana yang Ustazah Hazila dah cakap tadi kan. Dah sampaikan tadi bahawa tujuan penciptaan manusia ni sebagai khalifah. Jadi siapa yang nak bina khalifah ni? Mestilah ibu. Mestilah ibu kan. Ibu yang melahirkan anak-anak yang bakal menjadi khalifah ke atas di atas muka bumi ni. Jadi itu peranan ibu, peranan seorang wanita lah. Jadi dia kena pastikan ruang lingkup keluarga yang dibina kan bersama suami dia tu adalah untuk membentuk, ya, sebab keluarga ni sebenarnya seumpama sebuah negara lah yang kecil. Betul. Kan. Jadi sebuah negara kecil yang mana kalau negara kecil ni rosak, maka rosaklah negara keseluruhannya. Betul. Jadi dan benda tu memang kita nampak sejak apa kita panggil? Sejak maknanya apabila ada apa kita panggil? Gerakan-gerakan di barat yang mereka cuba untuk meruntuhkan institusi kekeluargaan. Jadi kita nampak pada hari ini apa yang berlaku kepada negara barat sendiri, di mana macam contohnya saya pernah tengok feedback daripada orang yang duduk di US kan. Kalau kita sekarang ni New York tu macam kalau kita dengar macam dulu New York adalah satu tempat yang baik, yang bagus, yang maju dan sebagainya. Tapi sekarang jadi bandar yang penuh dengan homeless, penuh dengan orang yang apa kita panggil mak dadah apa semua yang duduk di tepi jalan apa semua kan. Dan memang institusi keluarga memang kebanyakan dah runtuh. Bukan kita nak kata semuanya lah. Tapi secara majoriti tu memang dah agak runtuh. Sehingga kalau kita tengok cerita-cerita yang dihasilkan pada hari ini dah kembali balik pula kepada kepentingan ada anak, kepentingan berkeluarga, bukannya mengejar kerjaya, dan ini ditumpukan kepada wanita. Betul. Cerita-cerita macam ni kan. Jadi untuk nak bangunkan rasa kemerdekaan tu Kak Syazah kan, mesti dia bermula daripada dalam diri dia, yang supaya tak berlaku homeless tu tadi, rasa kesunyian tadi. Jadi mesti ada tips tu, bagaimana hubungan dengan Allah ke atau macam mana?
hubungan dengan Allah ni, kita sebenarnya kita takkan dia ting terus baik kan. Betul. Tapi kita kena develop diri kita. Kena bina. Kena bina diri kita untuk kita rasa kasih dan sayang kepada Allah tu. Betul. Kan? Bina diri kita dengan pertama sekali solat lah. Betul. Solat 5 waktu tu memang tak boleh nak tinggal lah. Kan? Jadi that's why Allah telah fardukan solat pada kita. Betul. Supaya dengan solat lah dia akan membentuk diri kita. Dengan solat, dengan syariat-syariat Allah, berpuasa di bulan Ramadan dan sebagainya kan. Baca Al-Quran kan. Baca Al-Quran setiap hari. Itu yang akan menuju kepada pembentukan peribadi kita. Sebab apa, kalau nak baca Al-Quran, dia bukan terus kita kena paksa dulu. Kena paksa diri kita, paksa solat. Ni waktu solat, kena solat, paksa. Kita kena paksa. Dia tak akan semudah yang kita terus tak kan. Allah akan bagi hidayah, rasa kasih sayang kita kepada Allah tu, kita perlu develop dan bangunkan. Betul. Itu juga dengan keluarga kan. Dengan suami kita, kasih sayang tu kita kena bangunkan. Dia tidak akan jadi magic. Dia kena bina. Kena bina. Kena wujudkan. Kena wujudkan. Dia tak akan jadi magic. Jadi itulah Allah dah garis panduan 5 rukun Islam tu sebenarnya dalam proses kita membentuk diri kita, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita jaga hubungan kita dengan Allah ya, Dr. Fatimah tersasul pula doktor ya. Bila kita jaga betul-betul hubungan kita dengan Allah ni, kita akan rasa lama-lama kita boleh kawal emosi kita. Kan? Akhirnya emosi tu dapat ditundukkan dengan sebab kita ada relationship, hubungan kuat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Betul. Saya setuju. Saya sangat setuju. Apa pandangan Kak Syazala, macam mana kita nak nasihat bersama lah, macam ibu-ibu ataupun yang suri rumah, macam mana nak mengawal emosinya dalam memerdekakan diri lah. Kita sebenarnya kadang-kadang manusia memang tak larilah daripada kesilapan, daripada kesalahan-kesalahan, dosa dan sebagainya. Kita bukan orang yang maksum kan. Ya, betul. Ada emosi, ada perasaan, tapi kita kena jelas. Bila kita jelas apa yang kita nak bawa, sebenarnya jiwa kita akan jadi besar. Betul. Jiwa yang besar ni akan berjaya menundukkan kita punya emosi yang amarah ke, dia akan tunduk. Kan, bila jiwa kita besar, kita nak bawa sesuatu yang besar, macam kita nak bentuk anak-anak lah. Betul. Kan, kadang-kadang mereka tak dengar cakap kita. Tapi kita kan, bukan senang anak-anak. Entahlah anak lelaki kan. Tak kisahlah anak lelaki kan perempuan pun sama je kan sebenarnya. Tapi ada kadang-kadang tindakan mereka yang kadang-kadang melukakan ke ataupun mengecewakan ke. Contohnya, kita suruh solat, tak bangun-bangun lagi solat kan. Mesti ada rasa marah tu ada, tapi kita kena fikir ini amanah. Macam nak pujuk diri dan kita fokuskan aim tu lebih besar. Yes. Untuk capai tu. Masya-Allah. Betul. Kita kena berjiwa besar lah. Pendek kata, wanita ni memang kena berjiwa besar lah. Sebab kadang-kadang suami, anak-anak semua adalah ujian untuk kita. Apa yang Allah anugerahkan kepada kita, kesusahan dan kesenangan pun adalah ujian untuk kita. Betul. Sebab kalau kita jelas kehidupan kita tu adalah dengan Allah, maka apa sahaja ujian kita akan hadapi, berjaya hadapi satu persatu. Dan kekuatan tu tak lain dan tak bukan, kita kena mohon kepada Allah lah. Betul. Allah yang maha memberi kekuatan. Sebab kita manusia memang penuh dengan kelemahan. Betul. Masya Allah. Okay. Jadi bila kita sebut tentang bila kita islah diri kita, kita dah jaga hubungan dengan Allah, kita jaga emosi. Jadi bukan cukup itu saja untuk kita baik dalam rumah kita saja, tapi penting untuk kita dengan media yang sedang untuk kita mengajak masyarakat juga untuk join bersama lah, untuk kita mendidik masyarakat juga. Bukan kita baik kita saja kan. Kalau boleh kongsikan tentang Rubai bin Amir ke? Okay, berkaitan dengan emosi ni, sebenarnya wanita saya nak tekankan semula lah. Sebenarnya peranan wanita dia amat besar dia signifikan. That's why ada kata-kata yang tangan yang menggoncang dunia adalah tangan yang mampu menghayun buayan. Kan? Tangan yang menghayun buayan mampu menggoncang dunia. Banyak. Itu menunjukkan bahawa betapa hebatnya seorang wanita ni. Betul. Dengan hasil didikan dia akan melahirkan mereka-mereka yang hebat. Sebagai contoh, Hummah Hatun. Siapa Hummah Hatun ni? Iaitu
ibu kepada Sultan Muhammad Al-Fatih yang berjaya menakluki kota Konstantinopel, kan? Yang mana macam mana Humayun berjaya memasakkan semangat kepada Muhammad Al-Fatih ni semenjak dia lahir. Semenjak Muhammad Al-Fatih dilahirkan, Humayun akan bawa dia ke satu sudut bukit, pandang ke kawasan Konstantinopel tu. Dia cakap kat anak dia, Rasulullah SAW bersabda bahawa akan ada satu umat akan berjaya menakluk ataupun menawan Konstantinopel ini, dan Humayun kata, kamulah wahai Muhammad Al-Fatih. Masya Allah. Setiap hari akan bawa anak dia, bawa ke sana daripada kecil. Jadi dia telah memasakkan dan memahatkan pada anak dia satu jiwa yang besar menjadi pemimpin umat satu hari nanti. Masya Allah. Itu besarnya peranan seorang wanita ibu dalam melahirkan generasi tu function betul-betul. Yes. Jadi Dr. Fatimah, kita tengok lagi beberapa hari kita nak merdeka kan. Jadi kita tengok keadaan semasa, kalau tengok macam-macam unsur-unsur hedonismnya, konsern-konsern yang melampaunya. Jadi macam mana peranan wanita ni dalam membanteras budaya songsang macam ni lah. Okay. So sebenarnya suka juga saya nak ingatkan, saya nak cerita sikit lah. Kita, negara Malaysia, kita ada identiti tertentu untuk negara kita kan, seperti mana negara Indonesia ada identiti dia, and then negara Amerika, UK, mereka ada identiti mereka masing-masing yang tersendiri kan. So contohnya macam negara kita, kalau kita tengok kepada identiti negara secara rasminya, apa yang disebut ialah kita ada rukun negara, lagu negaraku, jawatan negara, jalur gemilang, bahasa kebangsaan, and kita ada bunga kebangsaan. Okay. Tapi yang saya nak fokus ni dekat kita punya rukun negara. So rukun negara kita ada 5 perkara yang penting. Yang pertama sekali, kepercayaan kepada Tuhan. Jadi kita tahu bahawa rakyat Malaysia ni, kalau kita nak kita kena kekalkan identiti kita sebagai rakyat ataupun ahli negara yang percaya kepada Tuhan. Itu kalau kita majoriti dalam negara kita orang Islam, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. So kita bukan identiti negara kita atheism ataupun tidak percaya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kepercayaan kepada Tuhan, keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Jadi yang kelima, yang kesopanan dan kesusilaan tersebut merupakan identiti negara. Jadi sebab tu kita tengok daripada zaman saya kecil kan, selalu je keluar dekat berita ada pihak nak buat konsert, and then kerajaan GAM konsert tu tak bagi buat. Okay, and then bergaduh, maknanya adalah kata ni hak kebebasan dan sebagainya. Dan akhirnya bila buat juga, dibuat dalam keadaan yang terkawal. Bukannya keadaan yang bebas. Bukannya, jadi maknanya kalau ada golongan yang nak berkonsert, masih boleh berkonsert tapi dalam keadaan yang lebih terkawal. Betul. Bukannya berpesta arak ke, bukannya berpesta seks dan sebagainya kan. Betul. Jadi pentingnya kita terus memelihara identiti negara kita, dan kita tengok cara untuk menghancurkan identiti negara kita yang intipatinya tu, kesepadan tu, ialah dengan menghancurkan wanita. Kan? Dengan jadi wanita tu kena ada jati diri yang kuat lah. Betul. So bukan sahaja wanita di Malaysia. Kalau kita tengok di barat, saya suka ambil contoh barat. Kenapa saya ambil contoh dari tadi duk sebut di barat kan? Kerana kita tahu yang the current civilization, ketamadunan sekarang ni berpaksikan ataupun berkiblatkan tamadun barat kan, New World Order, selepas Perang Dunia Pertama contohnya kan. Jadi banyak benda yang kita nak import daripada sana. Kita kata sana bagus lah kan, diorang macam ni, hak wanita macam ni, hak asasi manusia, dan ditumpukan kepada hak asasi wanita. Kalau dulu dia kita kata memperjuangkan hak asasi wanita sampai disuruh orang perempuan semua keluar bekerja, tinggal, tak perlu fikir tentang kerjaya, tak perlu fikir pasal keluarga. Dan hari ni lepas berpuluh tahun, hampir 100 tahun, prinsip-prinsip yang mereka perjuangkan tersebut, mereka nampak sendiri bagaimana ianya backfire kepada institusi keluargaan, kemasyarakatan, dan akhirnya kepada negara mereka kan. Dan akhirnya mereka, jadi sebagai wanita tu sendiri, macam mana kita nak pegang untuk jaga identiti tu? So pegang identiti tu, number one memang dengan ilmu. Betul. Kan kita kena ada ilmu lah. Betul. Kan dan jaga ifah tu sendiri. Dan kita kena
kita kena ada ilmu dan kita kena ada akhlak yang mulia kan. So akhlak yang mulia tu antara akhlak yang paling penting sebagai wanita ialah ifah kan. Jadi bila kita ada ifah ni mungkin kalau sebut mungkin orang tak ada orang faham, ada orang tak faham. So ifah ni rasa malu kan. Kalau ada satu hadis ni yang saya suka nak sebut lah, Rasulullah SAW pernah bersebut seperti mana maksud dia lah dalam bahasa Arab, al-hay kulluhu khair. Malu tu semuanya baik. Tak ada benda yang tak baik dekat malu ni. Jadi kalau katakan kita ni tak nak buat sesuatu sebab terasa malu, malu tu sebenarnya satu benteng yang telah memelihara kita daripada buat benda yang buruk lah. Betul lah. Al-haya minal iman. Dia sebahagian daripada iman kita sendiri kan. Subhanallah. Jadi Puan Syazah bila kita sebut tentang wanita tadi, kita kena ada wanita ni kena ada maruah, kena ada ilmu, kena ada rasa malu tu sendiri supaya kita tidak membiarkan jiwa tak ataupun sikap yang tak sepatutnya kita pamerkan kan. Jadi bila kita sebut tentang wanita, jadi seronoklah untuk kita wanita-wanita ni kena ada ikon ataupun kudwah yang kita boleh copy paste lah untuk jadi seperti beliau kan. Jadi kalau boleh kongsikan kepada kami siapakah wanita-wanita setubuh yang boleh kita jadikan tauladan bersama. Okey. Dr. Bata pun boleh share nanti kan. Okey. Saya nak tekankan sedikit lagi berkaitan wanita Islam merdeka ni kan? Boleh. Yang pertama, dia perbaiki diri dia. Betul. Lepas tu dia perbaiki diri ahli keluarga dia. Ya. Kan? Betul. Bukan dia baik seorang-seorang. Baik seorang-seorang. Ya. Kemudian dia juga kena tadi merdekakan diri dia, merdekakan ahli keluarga dia, dan juga dia kena bawa bersama-sama masyarakat tu. Maksudnya dia kena memimpin masyarakat, membentuk, dia sama-sama memperbaiki masyarakat sekeliling dia yang akan membentuk ataupun menentukan bi'ah untuk pembentukan anak-anak dia ni. Masya Allah, betul. Kan? Itu satu benda yang wanita kena fikirlah juga. Fikir dan wujudkan dalam diri setiap individu wanita. Ya, betul. Dan kemudian that's why pada zaman dahulu kan, pada kita ada contoh inspirasi wanita inspirasi yang berjuang untuk dia masuk ke dalam masyarakat. Sebab apa? Sebab dia nak perjuangkan kemerdekaan dan sebagainya. Sebagai contoh saya suka kita ambil lah satu contoh yang di Malaysia, iaitu Puan Khatijah Saleh. Memang ramai yang tak kenal ni. Tapi kalau kita tengok sejarah, dia ni adalah salah seorang pemimpin wanita masa memperjuangkan kemerdekaan. Pas di ambang awal-awal dulu ya. Yes, awal-awal dulu. Dan antara kata-kata dia yang menarik lah, yang saya tertarik adalah ungkapan beliau. Dia ni pemimpin wanita UMNO. Dia ni adalah lantang menuntut supaya kaum ibu diberikan hak mengundi. Dulu ibu-ibu ni tak ada hak mengundi pada zaman dulu kan. Tapi dia menuntut untuk kaum ibu ni diberikan hak mengundi. Jadi dia memperkasakan peranan wanita kat situ. Betul. Fungsi dia kan bersuara untuk memperkasakan peranan wanita. Kata-kata dia dalam bentuk pantun lah. Bangun melur, bangun melati. Kena baca bentuk pantun lah. Kena baca pantun lah kan. Bangun melur, bangun melati. Kembang bunga petang dan pagi. Biar lebur, biar mati. Namun tak mahu dijajah lagi. Kan? Maksudnya, dijajah ni maksud dia nak merdeka lah. Jadi kita tak nak dikongkong dengan benda-benda yang benda yang Allah tak redha. Betul. So dia nak merdekakan negara tu. Kita merdeka. Jadi kat situ ada peranan wanita juga dalam memerdekakan negara kita. Betul, macam kan? Puan Khatijah tu maksudnya nak katanya bukanlah semata-mata kita nak cerita tentang kita nak kedepankan parti politik pada mana, tapi kita nak cerita tentang prinsip yang dikeluarkan, yang dibawakan itu. Betul, prinsip yang dibawa dan semangat dibawa bukan sahaja kita nak memperjuangkan diri kita atau keluarga kita saja, bahkan tapi kita meluas lagi tengok masyarakat, bantu masyarakat kan. Macam mana kita nak mengislahkan wanita-wanita di luar sana supaya berada di jalan Allah. Jadi sebab wanita yang merdeka ni dia tidak akan mudah dieksploitasi. Sebab dia ada pegangan. Yes. Jadi orang bila dia tidak mudah dipergunakan kepada sebarang perkara yang tidak berada di atas landasan syarak. Betul. Dia tak akan
pemudah susah nak cakap kan. Tidak mudah dipergunakan. Ya, apa-apa pun dia buat, depan dia mesti syarat. Allah bagi, Allah redha tak? Boleh ke ni? Betul. Jadi that's why itu kayu ukur dia sebelum dia melakukan apa-apa sesuatu. Jadi Boundary yang ada. tindak tanduk dia sentiasa terpandu. Terpandu. Dia akan nilai lah. Yang ni Allah redha ke tak? Betul, macam kita tengok sekarang macam-macam media sosial dengan TikToknya, dengan Instagramnya. Jadi bila kita nak buat apa-apa konten sekalipun, kita fikir walaupun kita dapat income daripada situ, kita fikir dulu, pertama Allah redha tak apa aku buat ni. Mungkin lepas ni akan banyak dapat duit disebabkan viral, tapi Allah redha tak dengan hasil ni disebabkan konten yang kita bina. Jadi Masya Allah lah, itu satu peringatan bersama lah untuk kita kan. Kalau boleh Dr. Fatimah nak kongsikan lagi, siapa lagi inspirasi. Seronok dengan Puan Syahzah cerita kan. Betul. Rasa nak dengar je. Tapi itulah rasa macam nampak bila Puan Syahzah cerita pasal, atau Kak Syahzah lah, Kak Syahzah cerita pasal Khadijah Saleh kan. Kita nampak macam kalau kita tengok wanita-wanita yang hebat ni, ataupun wanita yang dia memahami role dia ataupun tugas dia, kita tengok kita tak ada ramai tokoh wanita yang kita kenal kan. Kita tak ada ramai tokoh wanita kita kenal lah. Sebab kalau mungkin tokoh kita nak panggil pahlawan kemerdekaan Tanah Melayu ke apa ke, banyak kita boleh senaraikan kalau lelaki tu. Yang wanita ni beberapa nak cari pun susah kan. Cuma yang saya perasan lah, maknanya bila kita sebut maknanya wanita ni, dia mungkin banyaknya di belakang tabir. Tapi bila masa perlukan untuk dia keluar, dia akan keluar. Betul. Disebabkan dia faham tanggungjawab dia. Tapi jadi contohnya macam Khadijah Saleh, mungkin kat situ dia nampak kenapa wanita tidak dibenarkan untuk mengundi. Jadi dia fight untuk wanita mengundi. Bila wanita dah boleh mengundi, taklah semua pun nak kena apa, fight macam apa ni, macam yang di api-apikan di negara barat kan, di mana wanita lelaki ni even dalam banyak movie dia orang ke apa, dia orang tak, wanita lelaki ni nak kena bergaduh sama rata. Macam satu apa kita panggil, satu macam satu ring untuk fighting lah, macam WWF ke apa kan. Lepas tu contohnya ada seorang tokoh wanita ni di Nusantara. Betul. Nama beliau Kumala Hayati. Jadi Kumala Hayati ni sebenarnya dia dah beliau merupakan seorang laksamana perempuan dari Aceh. So Aceh ni kan berkongsi dengan kita serumpun kan, sebagai Tanah Melayu pada ketika itu. So dia di kurun ke-16. Sebenarnya dia pergi ke sekolah militer ataupun military school lah kalau bahasa English kan. Military school together with her husband, di mana di military school tu yang dia jumpa dengan bakal suami dia. Kemudian selepas dua-dua graduate daripada military school, mereka berkahwin. So bila berkahwin, husband dia yang bekerja sebagai laksamana, maknanya mendapat tugasan sebagai laksamana oleh istana, dan kemudian telah keluar untuk melawan Portugis. Tapi bila dia keluar melawan Portugis, dia bawa sekali laksamana, dia bawa sekali Kumala Hayati, isteri dia, okey, untuk pergi bersama-sama dengan dia. So apa yang berlaku masa mereka lawan dengan Portugis tu, Portugis bom meriam, husband dia terbunuh. Jadi jadi Kumala Hayati masa tu dia nampak situasi tu, maknanya tidak favor kepada tentera kat armada tu lah kan. Nanti kalau anak-anak kapal tahu, mereka mungkin kelam kabut dan sebagainya bila tahu suami dia meninggal. Jadi apa dia buat ialah dia take over, because dia pun ada ilmu yang sama. Mereka sama-sama keluar daripada military school. Dia pun dah biasa tengok, dah biasa ikut husband dia pergi belayar dan sebagainya. Jadi dia take over peranan suami dia sebagai laksamana. Dan dengan dia take over, dia bagi arahan dan sebagainya tanpa dia bagi tahu yang suami dia dah syahid. Okay, so bila dengan dia take over tu, everything went smoothly lah. Basically diorang dapat mengalahkan tentera Portugis dan mendapat kemenangan despite ada ramai yang telah terbunuh dan syahid lah. Okay, jadi bila kembali balik ke istana, kembali balik ke Aceh, dia diberi penganugerahan dan diberi pengiktirafan dan dilantik menjadi laksamana. So bila dilantik menjadi laksamana, dia sendiri buat satu armada yang terdiri daripada 2,000 orang, dan semuanya wanita yang sebahagian besarnya balu-balu kepada tentera Aceh yang meninggal masa lawan, masa perang tersebut lah. Jadi nak kata bila dia duduk behind the scene mula-mula kan, dia sebagai isteri yang ikut suami belayar. But when the time comes, bila masa tu sampai, semangat dia tu dia muncul kan, dia muncul dan dia terus berjuang lah untuk negara, untuk agama, untuk bangsa dan sebagainya.
Okay, Masya Allah. Jadi bila kita sebut tentang wanita ni, kita berbalik pada kita dah di hujung kita punya perkongsian ni. Kalau boleh kita kongsikan resolusi lah sebagai wanita, apa yang perlu kita pegang untuk sebelum kita berakhir, apa dia resolusi ataupun peranan wanita tu sendiri dalam susuk tubuh wanita yang perlu semua orang pegang. Kalau boleh Kak Syazah kongsikan. Okey, susuk tubuh wanita ni yang paling pertama sekali, jadilah kat kita, walaupun kat mana kita berada, walaupun kita seorang suri rumah sekalipun, jadilah seorang wanita yang berilmu. Ilmu ni boleh datanglah program-program macam Wanita Isma, kita ada Usrah Wanita, banyak program-program wanita yang boleh disertai lah, yang untuk penambahan ilmu. Terutamanya ilmu tentang Al-Quran tu sendiri. Dan kemudian ilmu tentang macam-macam lah ilmu lain yang boleh digunakan dalam usaha menjalankan tanggungjawab kita lah. InsyaAllah. Jadi kita balik kepada nak juga. Fatimah, kalau boleh nak tambah lah. Tambah sikit. Okay. Sebenarnya ada, kalau macam kalau pada hari ini kita nampak yang situasinya rakyat Malaysia ataupun suka memandang mencari, mereka tercari-cari idola ataupun tercari-cari contoh untuk untuk dijadikan ikutan kan. Jadi berpindah-pindahlah daripada artis barat kepada artis Korea, kepada artis Bollywood, kepada dan sebagainya lah, sebab mereka tercari-cari. Sebenarnya kita kena ada kita punya own benchmark ataupun kayu ukur kan. Dan kayu ukur kita ialah seperti mana Kak Syazah sebut tadi, kita kena cari redha Allah SWT kan. Dan kita ada begitu banyak contoh-contoh wanita yang hebat-hebat yang membawa kepada kemajuan, ketamadunan dan sebagainya. Maksudnya kita jangan terikut dengan jadi janganlah kita benda-benda yang viral-viral lah. Ada yang best je kita terikut, tapi depan kita neraca syariat tu sendirilah. Betul. Itulah erti wanita merdeka. Dia tak akan terikut-ikut. Sebab di depan dia letakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, apa pun yang dia lakukan kan. Okey, baik. Jadi perkongsian kita ni dia sebenarnya memberi pengajaran bersama lah untuk kita bahawa wanita ni sebenarnya function tak dekat dunia ni. Sebenarnya kita ni satu makhluk Allah yang sangat-sangat bernilai lah. Hebatnya ketua negara sekalipun lahir daripada rahim seorang ibu. Jadi kita ni wanita jangan rasa bawah sangat, tapi kita kena rasa tanggungjawab kita ni, peranan kita ni, kita kena jiwa setiap sudut di mana pun apron yang kita dengan kerana kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita buat sesuatu ibadah tu, kita buat bukan sekadar dengan tanggungjawab, tapi bahkan kita besarkan lebih, aku buat ni kerana nak capai cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita buat perkara tu selesai dalam keadaan hati kita pun tenang. Yang kedua, nak tak nak kita semua mestilah kena ada ilmu kan. Sebab al-ilmu la ya'ti bi rahatil jasad. Ilmu ni tak akan datang dengan badan yang rehat-rehat, goyang-goyang kaki dah faham kan. Tapi dia perlu dibina, dikeluar untuk faham, mendidik anak-anak dan akhirnya mengajak kepada masyarakat untuk akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ta'abbud yang sebenar-benarnya. Subhanallah. Jadi pentinglah untuk kita sama-sama untuk carilah kelas-kelas ataupun program-program agama yang tersusun, yang boleh membantu jati diri kita, dan akhirnya kita dah boleh menjadi da'i yang boleh mengajak orang ramai lagi untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah dan functionkan diri kita sebagai hamba kepada Allah dan mencapai tujuan kehidupan kita, iaitu pertama tadi apa dia? Ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan khalifah. Jadi terima kasih kepada Dr. Syazah Mawati dan Dr. Fatimah. Jadi doktor dah. InsyaAllah. Satu doa insyaAllah. InsyaAllah. Semoga panjang umur, kita berjumpa lagi di lain siaran di podcast yang akan datang insyaAllah. Jadi itu sahaja. Terima kasih kepada Dr. Syazah dan Dr. Fatimah. Alhamdulillah.